Pakcik Makcik Oto Arum, Pak Mail Lambung dan Parti Dacing Penyamun mempunyai 1001 kegagalan yang akan menyebabkan mereka tumbang PRU15 secara mengejut. Kegagalan pertama, Pak Mail Lambung dan Parti Penyamun di Putrajaya mengencing dan menipu 32 juta rakyat. Kononnya mereka akan turunkan harga barang yang sangat mahal. Di zaman Pak Mail Lambung dan Parti Timbangan Penyanga ini, orang Melayu, orang Bumiputera, orang Cina, India, Sabahan dan Sarawakian sangat-sangat susah kerana dasar harga barang yang sangat mahal dibuat oleh UMNO BN. Ini adalah kegagalan terbesar Mail Lambung dan UMNO BN Penyamun yang sengaja mengasih bodoh rakyat dengan harga barang yang sangat mahal sehingga menyebabkan kehidupan rakyat sangat susah di zaman Pak Mail Lambung dan Parti Penyanga di Putrajaya. Kegagalan kedua, nilai ringgit jatuh pada paras yang teruk dan parah di zaman Pak Mail Lambung dan Parti Timbangan Penyanga. Pak Mail Lambung dan Parti Timbangan pernah berjanji untuk selesaikan masalah ekonomi negara. Tetapi sial dan cukup sial, Pak Mail Lambung dan Parti Timbangan Penyamun itu hanya menipu orang Melayu, orang Bumiputera, orang Cina, India, Sabah dan Sarawakian sehingga nilai ringgit jatuh pada paras $1 bersamaan RM4.74. Apa kesan buruk daripada nilai ringgit ini jatuh? Hari-hari nilai ringgit jatuh di zaman Parti Timbangan Penyamun dan Mail Lambung. Maka harga barang melambung tinggi di zaman UMNO BN menyusahkan rakyat. Nilai ringgit jatuh hari-hari. Pelabur-pelabur asing lari daripada negara setiap hari sehingga negara tak pandai maju-maju. Malah disebabkan nilai ringgit ini jatuh, 32 juta rakyat dan negara berisiko untuk jatuh bankrupt secara mengejut kerana kegagalan Mail Lambung dan Parti Timbangan Penyanga menyelesaikan masalah ekonomi negara. Nilai ringgit jatuh di zaman Mail Lambung dan kerajaan Parti Timbangan akan menyebabkan mereka tumbang PRU15 di tangan rakyat. Kegagalan ketiga, Pak Mail Lambung dan Parti Timbangan adalah geng-geng perompak penyamun penyanga Banduan Najib, Banduan Zahid Ponorogo dan Banduan Rosmah. Di zaman pemerintahan Mail Lambung dan Parti Timbangan Penyanga, kerja mereka mencuri merompak ratusan bilion ringgit duit rakyat dan duit negara. Kita tidak pernah lupa sampai sekarang Banduan Najib, Banduan Zahid Ponorogo, Banduan Rosmah, geng-geng pencuri Mail Lambung dalam Parti Timbangan merompak duit 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit sehingga kita rakyat yang menanggung hutang lebih 52 bilion ringgit sampai hari ini. Selain itu, kapal LCS dirompak sampai tak siap. Duit rakyat dicuri lebih 6 bilion ringgit. Di zaman Parti Timbangan Penyamun Penyanga, pencuri ini bebas merompak sehingga kehidupan rakyat sangat susah sehingga mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Paling sadis, paling kejam, skandal rompakan 100 bilion ringgit melibatkan bosku dan isterinya yang kantoi mencuri duit rakyat Malaysia dan duit negara. Duit rompakan itu disimpan oleh bosku dan Parti Timbangan di bank negara haram Israel, di bank Singapura, di bank Hong Kong, di bank Abu Dhabi, UAE, disimpan di bank British Virgin Island, disimpan di bank-bank offshore seluruh dunia. Ini kerja Mail Lambung, geng-geng penyamun, bosku, Rosmah,
dan Zahid Ponorogo bersama Parti Timbangan menghancurkan ekonomi rakyat dengan kerja merompak-merompak dan mencuri dalam negara. Maka saya ingin katakan ini kegagalan terbesar Mail Lambung dan Parti Timbangan. Kerjanya merompak-merompak bersama banduan Najib, banduan Zahid Ponorogo, banduan Rosmah, sehingga duit negara, duit rakyat sampai licin, habis dicuri dengan cukup sistematik. Keempat, kehidupan rakyat sangat susah dan semakin miskin di zaman Pak Mail Lambung dan di zaman pemerintahan Parti Dacing Penyangak di Putrajaya. Pakcik makcik Oto Arum. Rakyat Malaysia hari ini gaji sangat-sangat rendah. Di zaman Pak Mail Lambung dan Parti Timbangan berkuasa, gaji rakyat sangat-sangat rendah, tak pandai naik-naik, tetapi harga barang hari-hari naik. Gaji rakyat Malaysia sangat rendah, tetapi gaji pekerja asing sangat tinggi dalam negara Malaysia. Ini kegagalan terbesar pemerintahan Pak Mail Lambung dan Parti Dacing Penyangak yang sengaja menghancurkan ekonomi rakyat secara halus. Paling kejam, paling zalim. Rakyat di zaman Pak Mail Lambung dan Parti Dacing Penyamun sangat susah untuk dapat kerja, tetapi pekerja-pekerja asing sangat senang dapat kerja dalam negara Malaysia. Parti Timbangan Penyamun hanya memperjuangkan pekerja-pekerja asing, tetapi anak-anak muda, belia, rakyat Malaysia ramai menganggur dalam keadaan susah dapat kerja. Pakcik makcik Oto Arum. Ini salah siapa? Ini salah Pak Mail Lambung dan Parti Dacing Penyangak penipu yang menindas rakyat, tak nak bagi kerja kepada rakyat. Kalau bagi kerja pun gaji sangat rendah, tak sesuai dengan harga barang yang sangat mahal, tak sesuai dengan kos sara hidup yang sangat tinggi, membebankan ekonomi rakyat. Maka kegagalan Pak Mail Lambung dan Parti Dacing Penyangak untuk menyelesaikan masalah kehidupan rakyat yang miskin semakin miskin, yang mana rakyat semakin susah di zaman Pak Mail Lambung ini, akan menyebabkan Parti UMNO BN tumbang PRU 15 secara mengejut. Di samping itu juga, Pak Mail Lambung dan UMNO BN Penyangak berjanji untuk memberikan hak rakyat Sabah, hak rakyat Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963. Sampai sekarang Pak Mail Lambung dan Parti Dacing Penyangak gagal memajukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia. Malah jalan raya berlubang di Sabah terlalu banyak, pakcik makcik Oto Arum. Jalan raya yang tidak bertar di Sabah dan Sarawak sangat banyak. Lebuh Raya Pen Borneo tidak siap berpuluh-puluh tahun dan terbengkalai kerana kegagalan Pak Mail Lambung dan UMNO BN yang menipu rakyat Sabah, rakyat Sarawak dalam Malaysia. Oleh sebab itu, ini antara kegagalan Pak Mail Lambung dan UMNO BN yang akan menyebabkan mereka hancur PRU 15 secara mengejut, seperti mana banduan Najib UMNO BN hancur di Sabah dan Sarawak pada PRU 14 lalu, yang mana mereka gagal untuk memberikan hak Sabah, hak Sarawak, sehingga kemajuan kepada rakyat Sabah, rakyat Sarawak sampai sekarang tidak diberikan. Hak lain, rakyat Sabah, rakyat Sarawak ramai yang tidak dapat hak kewarganegaraan. Nak dapat IC, nak dapat surat beranak zaman Parti Timbangan, ramai anak-anak Sabah, anak-anak Sarawak, orang-orang asal Sabah, orang-orang asal Sarawak tercicir daripada dapat IC dan surat beranak. UMNO BN berjanji untuk memberikan hak pembangunan kepada Sabah Sarawak, hak IC untuk Sabah Sarawak, berjanji untuk siapkan lebuh raya Pen Borneo, tetapi semuanya janji kencing hancing, membirak kepala rakyat Sabah dan rakyat Sarawak. Maka Pak Mail Lambung dan UMNO BN pasti kalah dan hancur, tumbang
dikuburkan pada PRU 15. Akhir sekali, pakcik makcik otok anu. Bajet 2023, Pak Mail Lambung dan Parti Dacing tipu 32 juta rakyat. Bajet yang dibentangkan di Parlimen sampai sekarang Pak Mail Lambung dan Parti UMNO BN yang tidak mahu luluskan bajet rakyat itu. Pak Mail Lambung dan UMNO BN sibuk berpolitik, sibuk heret rakyat untuk PRU 15 musim hujan, musim banjir yang boleh mengancam nyawa rakyat, yang boleh membunuh nyawa pengundi-pengundi. Ini kejahatan dan kezaliman Pak Mail Lambung dan Parti Timbangan Penyangga. Mereka bentang bajet 2023, bajet tipu-tipu, bajet kencing-hancing, mengasihi bodoh orang Melayu, orang Bumiputera, orang Cina, India, Sabahan dan Sarawakian di seluruh negara. Pak Mail Lambung dan UMNO BN sendiri tidak meluluskan bajet 2023. Dan semua janji-janji manis palsu dibentangkan di Parlimen memang mengasihi bodoh rakyat. Inilah kegagalan Pak Mail Lambung dan UMNO BN yang akan menyebabkan mereka tumbang dan kalah PRU 15 di tangan rakyat. Checkmate and game over. Pak Mail Lambung dan UMNO BN yang pasti tumbang dan kalah PRU 15 di tangan 21 juta pengundi PRU 15. Game is over. Parti BN penyamun penyangat penipu dalam negara Malaysia.